Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minal muslimin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya tak berisi seluruh zikir hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersama-sama pertama dan selamanya bersama-sama kita merafak setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayahnya, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan kita terpaksa melakukan kuliah kita secara online kerana dalam keadaan pandemik pandemik COVID-19 yang agak mendadak, naik dalam keadaan mendadak, dan kita dapat maklum pula TPG antara paling ramai dalam daerah Pelalangat antaranya TPG. Satu hari kalau kita lihat sampai 100 lebih yang terkena dengan pandemik COVID-19. Semoga Allah rahmati kita. Apa kali ini dia punya penyebaran virus tu tak macam sebelum ni. Mungkin sebelum ni kita tahu ada kluster-kluster kan, kluster tu kluster ni kan. Tetapi kali ini dia bukan kluster, dia tak tahu mari mana. KKM pun tak tahu dia datang mana. KKM pun dia tak dapat nak kesan dia punya datang mana, sebab dia agak speed dia pergi istilah dia sebaran yang cepat, sebaran yang laju. Kalau kita lihat sekarang ni ramai imam masjid kan, Imam Bilal yang terkena. Satu lagi yang kita dapat info yang DPG kan, dia masjid kawasan tu dia tutup, dia tak boleh nak sembahyang situ, dia dipindah masjid lain, sembahyang masjid lain. Dalam sebab dengan dia masjid tu pula terpaksa tutup. Jadi kita tak tahu apa sekarang ni speed reading dia istilah cepat sangat tersebar. Maka kita ambil pendekatan, dan Jais pun tadi pun hari ni kita bersoal jawab dengan penyedia pegawai kita Syasif. Kalau kita melihat dalam keadaan ni, kita terpaksa buat kelas pengajian kita secara online supaya mana kita dapat mengekang yang menular pandemik COVID-19. Apa-apa pun kita dapat bersama lagi dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan ibu ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ni kita nak sambung pada hukum yang kita tahu sebelum ni, hukum mempelajari ilmu tasawuf. Kita dah maklum belajar ilmu tasawuf adalah fardu ain, iaitu wajib ke atas orang yang berakal, yakni akil yang berakal dan sudah sampai umur baligh. Hukum dia fardu ain. Kita mengaji tasawuf, hukumnya kita belajar tasawuf adalah fardu ain. Maka nak tak nak kita kena ambil pengajaran, kita kena belajar. Seperti mana saya dah sebut masa kita di surau sebelum ni, kita dah sebut di surau sebelum ni, kita punya rukun Islam kita dah tahu 5, ya betul. Rukun iman pun kita dah tahu ada 6. Maka keenam rukun iman, minta tolong mematikan speaker. Tolong matikan okey, baik, terima kasih. Jadi kita dah maklum 6 rukun iman, 5 rukun Islam tu maklum. Sebagai mukallaf dia tahu kan. Tetapi dalam melaksanakan agama kita
Yang dalam melengkapkan agama kita kena tahu rukun agama. Maka nak menyelesaikan rukun agama, nak memahami atau rukun agama, kita kena belajar ketiga-tiga rukun agama. Maka melengkapilah kita dalam memahami akan agama kita. Kalau tak lekat rukun agama, dia akan mari rasa tak kena pada diri. Sebab apa? Dia tak kenal diri nanti. Dia tak kenal diri. Bila tak kenal diri, maka tak kenal lah Allah. Dia nak kenal Allah, kena kenal diri. Seperti mana kata-kata ahli sufi, kata-kata hukama ahli sufi mengatakan, ahli tasawuf mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal diri dia, dia akan kenal Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri, maka dia kenal Tuhan. Dia kenal Allah. Sebab dia kena tahu akan diri dia. Diri itu ada yang mendirikan. Saya pernah sebut. Diri itu ada yang mendirikan. Jika tidak ada yang mendirikan diri, maka tak akan berdiri diri. Maka kita kena kenal diri. Bila mana kena kenal diri, maka kenalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah belajar ilmu tasawuf adalah fardu ain. Fardu ain. Nak tanya tuan-tuan, ada bunyi selain pada saya, ada bunyi berita ke bunyi suara lain? Ada bunyi suara lain kalau saya? Ada? Bunyi berita ke? Tak ada? Apa? Takut ada gangguan suara lain. Tadi ada, sekarang dah kurang ke baik. Jadi kesimpulannya, nak tak nak kena belajar tasawuf. Barulah melengkapi rukun agama. Mana mungkin kita seorang yang mukallaf, seorang yang mengaku kita beriman, yang mengaku kita seorang yang mukallaf, tetapi tidak dia melengkapi 3 rukun agama. Maka nak tak nak dikena. Sebab itulah disebut hukum mempelajari ilmu tasawuf adalah fardu ain. Bila sebut fardu ain, faridah, ini wajib ke atas orang yang berakal. Maka orang yang berakal kena mengaji, kena belajar. Orang yang berakal dia kena belajar. Dia kena belajar. Lain kalau dah gila. Kalau dah gila tak perlu belajar lah. Dah gila tak perlu belajar. Tapi selagi mana kita ada akal, lagi itu kita kena belajar. Tuan-tuan. Maka hukum dia wajib. Telah di sini. Hukum dia wajib. Nak tak nak kena belajar. Yang seterusnya pula, sumber rujukan. Sumber rujukan ilmu tasawuf adalah Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber rujukan. Sumber rujukan adalah daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sepanjang kita mengaji tasawuf, sepanjang kita mulakan daripada mukadimah, semua perkara itu dikaitkan dengan Al-Quran, dikaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa ada sesetengah daripada kita menolaknya? Kenapa? Itu persoalan. Sedangkan kalau kita melihat semua kitab-kitab tasawuf yang dikarang oleh para ulama, semuanya diambil daripada Al-Quran, diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun yang tidak diambil daripada Al-Quran. Segala benda di semuanya diambil daripada Al-Quran. Dibahaskan dengan Al-Quran. Dan segala pembahasan dalam tasawuf tadi, dia merangkumi apa tuan-tuan? Dia merangkumi tauhid, dia merangkumi fiqh. Dia tak boleh lari. Dan dia tidak boleh lari daripada 3 rukun. Sebab apa? Di dalam tasawuf ini dia ada tauhid, dia ada syariat. Dia tak lari. Sebab untuk pengukuhan
kita nak mengaji tasawuf, pengukuhan yang utama kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bagaimana kita nak kenal Allah? Caranya nak tak nak kita kena mengaji tauhid. Kan? Kita kena belajar tauhid. Maka kita mengenal Allah daripada pengajian kita dengan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Maka memahamilah bagi kita bahwasanya Allah itu dengan bersifat semikian, Allah itu bersifat demikian, Allah itu bersifat demikian. Ta'aluk Allah itu macam mana, kekuasaan Allah itu macam mana, kehendak Allah itu macam mana. Kita mengetahui akan keesaan Allah, wahdaniyahnya Allah. Dan kita mengetahui akan wujudnya Allah, mengetahui wujud kidam, baqa, muhalahu ta'ala lahu, sampailah qauluhu ta'ala mutakallimah. Itu dari segi sudut tauhid sifat 20. Ya, kita mengaji selama hari ini, kita mengaji apa? Rububiyah, uluhiyah dan asma' wal sifat. Kita ngaji. Maka mari ulama moden dia membawa tauhid 20 dan sifat 20. Kita faham daripada sifat 20. Sebab itulah kita sebagai seorang yang mukallaf, yang mengelarkan diri kita sebagai mukallaf, dia nak tak nak, dia kena menguasai dan memahami sifat 20, sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu. Maka bila mana dia memahami akan sifat wajib 20 itu, maka memahamilah dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahuilah ia akan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan memahami pula segala 20 sifat mustahil bagi Allah dan satu sifat harus bagi Allah Subhanahu. Maka itu susulan, itu dia punya peraturan. Maka dah faham tauhid, maka kita mengaji kepada fiqh. Sebab apa? Fiqh ini satu ilmu yang nak tak nak kena belajar. Sebab itu para ulama dia banyak menekankan kepada kita supaya mana mengaji fiqh. Kena mengaji fiqh. Celah mana apa kena mengaji fiqh. Sebab apa? Fiqh ni dia bersifat universal. Bersifat dia tidak terhenti pada satu perkara itu. Fiqh satu sifat yang menyeluruh. Dan bukannya dia mengikut zaman, tak. Mari zaman ni ada benda baru, zaman ni benda baru, benda pula zaman kita. Lagilah banyak benda baru. Sebab tu fiqh ni dia bersifat berubah. Dia berubah macam mana? Dia mengikut keadaan peredaran zaman. Sebab itu fiqh itu ada kaum qadim dan kaum jadid. Kaum qadim zaman Nabi, zaman mazhab Syafi'i, zaman kita mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hanbal, itu kaum qadim. Dan di juga kaum qadim juga ada disebut kaum qadim lebih awal lagi. Zaman Abbasi lagi. Itu kaum qadim. Dan boleh ada sebahagian ulama mengata bila mana zaman Imam Syafi'i itulah disebut sebagai kaum jadi ini ulama-ulama fiqh yang baru kemudian yang datang berbagai-bagai perkara. Nak pula kita akhir zaman ni lagi banyak perkara ni. Mesti fiqh. Sebab itulah ulama-ulama pernah penulis kitab apa adab pengajian, adab belajar supaya mana menekan kita mengaji fiqh. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia menekan supaya kita mengaji fiqh sungguh-sungguh, memahami kita fiqh sungguh-sungguh, supaya apa? Supaya kita tidak jadi jahil. Maka untuk mengimbangi pula ilmu tauhid dan ilmu fiqh tadi, maka perlu ditunjangi pula kedua-dua ilmu itu dengan tasawuf. Perlu ditunjangi pula dia dengan tasawuf. Sebab itulah ulama-ulama mengtarifkan mengaji ilmu tasawuf itu adalah fardu ain. Tak nak kena mengaji. Sebab apa? Dia akan mengimbangi. Dia akan mengimbangi sifat. Mengimbangi akan ilmu tauhid dan juga ilmu fiqh. Sebab apa? Bila tasawuf mari, dia memperelok lagi, memperbaiki lagi, mengislahkan lagi sifat kepada orang yang berilmu. Dia mengislahkan, perbaiki. Sebab itu kena ngaji tasawuf. Jadi kalau saya pernah cerita rasanya pada ibu-ibu, pada ibu bapa sebelum ni, perempuan sebelum ni,
berkenaan Imam Allahu Subhanahu Imam Al-Ghazali rahimahullah taala kan. Dalam isunya berkenaan dia di para di mufaraqah oleh adik dia ketika mana salat berjemaah. Kerana apa adik dia mufaraqah? Kerana dia melihat seluruh baju, tubuh yang dipakai oleh Imam Ghazali berlumuran dengan darah, maka dia mufaraqah. Maka Imam Ghazali tanya, "Buat apa kamu mufaraqah daripada aku?" Kan? "Macam mana aku tak mufaraqah?" Dia kata, "Aku melihat seluruh tubuh kamu berlumuran dengan darah. Jadi aku merasa kena mufaraqah sebab tubuh kamu berlumuran dengan darah, yang ni ada najis, bernajis. Maka aku terpaksa mufaraqah." Kan? Macam mana adik Imam Ahmad ni boleh nampak Imam Ghazali baju sebegitu? Jadi Imam Ghazali tanya dengan adik dia ni, "Kamu mengaji ilmu di mana sehingga mana kamu boleh nampak kasyah akan bajahku ketika itu berlumuran darah?" Maka adik tanya, kenapa boleh jadi sebegitu? Dia kata, "Apa yang kamu fikir dalam solat kamu tadi?" Maka Imam Ghazali kata, "Aku sebenarnya sebelum solat tadi, aku tengah cuba memikir dan menyelesaikan berkenaan tentang darah, tentang masalah darah, sehingga mana aku terbawa-bawa," dia kata. Sehingga mana aku terbawa-bawa dalam solat aku masih tetap memikirkan tentang permasalahan darah." Oh, begitu. Tapi Imam Ghazali pelik, macam mana adik dia boleh nampak kan? Adik dia boleh nampak. Gitu. Maka adik dia kata, "Kamu mengaji mana? Belajar di mana benda tu?" Maka dia kata, "Aku sebenarnya mengaji daripada seorang guru aku. Guru aku ni tak adalah orang yang sohor," dia kata, "tak adalah orang yang hebat. Guru aku ni hanya tukang kasut di bandar," dia kata. Tukang kasut sahaja. Jadi kalau kamu pergi bandar, kamu akan jumpa seorang tukang kasut. Maka itulah guru aku. Kamu pergi ngaji dengan dia. Dia belajarlah. Maka Imam Ghazali pun hari esok pergi jumpa tuan-tuan. Dia bertanya kepada tukang kasut tu, "Assalamualaikum cik, saya datang ni nak belajar." "Kamu nak belajar? Bukankah kamu ni seorang yang hebat, ulama yang hebat? Kamu digelar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bapa nak ngaji dengan tukang kasut?" Dia kata, "Aku ni pandai, kalau kamu nak belajar tentang kasut, aku pandai lah," dia kata. Yang lain tak pandai. Tapi aku dikhabarkan oleh adik aku bahawasanya dia pernah belajar dengan kamu satu ilmu yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Betul kamu nak belajar?" Saya rengkah dengan tu maksud Islam. "Betul kamu nak belajar?" Dia kata. "Ya, betul. Kalau betul kamu nak belajar," dia kata, "kalau betul kamu nak belajar berkenaan ilmu ini, kamu nampak tak di hujung sana tu ada kandang kuda. Ada kandang kuda, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa yang disuruh oleh tukang kasut ni?" Maka dia menyuruh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala yang alim, yang hebat ni, dia suruh apa? Pergi bersihkan kandang kuda. Agak-agak tuan-tuan lah, tuan-tuan orang yang hebat, orang yang ada ilmu lah katakan. Dia ada ilmu, bukan sekadar ada ilmu, bahkan ada kedudukan. Agak-agak lagu mana? Agak-agak macam mana? Mungkin pergi, tapi mungkin dalam hati tu ada something wrong lah tak? Betul tak tuan-tuan? Imam Ghazali baru suku jalan, tak sampai separuh lagi tuan-tuan. Baru suku jalan, apa yang berlaku kepada dia, kan? Tukang kasut ni panggil, "Kamu main sini ke tak? Kamu main sini. Tak apa, tak payah pergi basuh. Tak payah pergi bersihkan kandang kuda tu. Kerana apa? Kamu tak layak jadi anak murid aku," dia. Tukang kasut tu dia boleh kata kat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tak layak jadi anak murid dia. Agak-agak tuan-tuan tercabar. "Tak apa, kamu pergi balik. Tak layak kamu jadi anak murid aku." Dialah balik dia. Pergi balik dia kata.
Maka Imam Ghazali balik macam tu. Agak-agak kalau tuan-tuan lagu mana agak? Ada tuan-tuan maki hamun. Kau adalah tukang kasut, aku ni siapa? Kan? Lain macam ni kata ni. Kan? Imam Ghazali balik tuan-tuan. Tapi Imam Ghazali tak putus asa, mari esok dia mari pula. Esok mari datang lagi nak mengaji. Kan? Mari nak mengaji ni. Nak belajar aku? Dia kata. Masih nak belajar aku? Nak dia kata. Apa semalam aku cakap kamu tak layak? Nak bagi? Okey, tak apa, pergi je. Pergi. Dah semalam tu suku jalan tuan-tuan. Kan? Hari ni hari kedua ni pula. Baru separuh jalan lebih sikit. Dah kena panggil lagi sekali. Kena panggil sekali lagi tuan-tuan. Apa tukang kasut dia kata pada Imam Ghazali, tak payah, kamu tak layak lagi, dia kata. Tak layak tuan-tuan. Allahu Akbar. Ulama suhu. Kan? Tak layak mengaji. Dengan tukang kasut je pun tuan-tuan. Dengan tukang kasut dia. Kan? Oh tuan-tuan, tercabar tuan-tuan. Kalau kita agak-agak tercabar. Tuan-tuan, tercabar tak? Tercabar tak tuan-tuan? Ui, tercabar tuan-tuan. Kita ada nama. Kita ada nama. Kan? Kita ada nama. Tapi dia buat begitu. Tuan-tuan. Mari hari yang ketiga tuan-tuan, tak putus asa Imam Ghazali ni. Mari hari ketiga dia tak mari jumpa dengan tukang kasut tu. Tuan-tuan dia buat apa? Dia terus pergi kanan kuda. Terus shortcut terus. Dia terus pergi kanan kuda terus. Terus pergi kanan kuda, dia pusing. Dia kata, patut tukang kasut ni pun pergi ke tempat Ghazali pusing tu. Dia kata, kamu ni tak putus asa kan? Tak putus asa kamu. Hari ni kamu tak jumpa aku, kamu terus pergi shortcut terus. Terus pergi pusing. Tapi aku agak berat nak terima kamu jadi anak murid aku lagi. Tuan-tuan bayang 3 hari dengar jawapan yang sama. Agak berat nak terima. Tapi maka Imam Ghazali kata, terima tolonglah. Minta sangat aku nak belajar dengan kamu. Maka dia ringkaskan cerita tuan-tuan. Maka tukang kasut ni terima Imam Ghazali ngaji. Belajar. Cuma dia tak beritahu pada kita ambil conclusion daripada kisah ni. Hari pertama Imam Ghazali kena reject, baru suku jalan tak sampai separuh. Kena reject. Kerana apa? Terdetik dalam hati Imam Syafi'i, aku ni ulama hebat. Kan? Aku ni ulama hebat, dia kata. Hari ni aku pakai jubah elok ni. Pakai jubah elok, comel-comel jubah ni. Ada suruh aku bersihkan kanan kuda ni. Tak logik. Maka sebab itulah hari pertama aku reject kamu awam. Kamu seorang ulama tapi masih terletak dalam hati kamu perasaan tidak ikhlas. Kamu merasakan diri kamu hebat. Begitu juga hari yang kedua aku reject kamu. Sebab ada lagi perasaan itu dalam hati kamu. Ada lagi perasaan hati kamu dalam hati kamu tak puas hati. Begitu juga dengan hari yang ketiga, walaupun kamu dah mari terus bersihkan sekelumit dalam hati kamu merasakan diri kamu hebat. Mana tukang kasut ni tahu kan? Allah Akbar. Itu ulama yang terhebat. Ulama yang sangat alim dalam fiqh, dalam tauhid, dalam tafsir. Imam Ghazali, siapa tak kenal? Imam Ghazali rahmatullah pun masih juga diri. Tetapi Masya Allah tabarakallah. Dengan dia mula belajar dengan tukang kasut ni, berubah hampir 90 lebih peratus perubahan pada diri Imam Ghazali. Maka lalu selepas itu terhasillah satu kitab yang sangat sahih, sangat hebat. Ini kitab Ihya Ulumuddin. Yang menjadi rujukan kepada seluruh ulama. Sekali kita, ulama merujuk kitab. Kitab Ihya Ulumuddin. Apa jilid tuan-tuan. Di dalam tu ada tauhid, di dalam tu ada fiqh, di dalam tu dikuatkan lagi dengan tasawuf. Sebab itulah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala sekalian, wajib kita mengaji tasawuf dan kita kena ngaji sebab apa? Tasawuf semuanya diambil daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ibu ayah rahmat Allah,
Ya rahmat Allah Subhanahu sekalian, moga-moga Allah mengukuhkan kita untuk kita belajar, dan yang seterusnya sebagai penutup pada malam ni kita nak pergi kepada nama dia pula. Ilmu ini dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu ini dipanggil ilmu tasawuf. Cuma di situ ada perbahasan utama tentang ilmu tasawuf ni. Ada beberapa pembahasan di situ. Pembahasan utama dalam ilmu tasawuf ada 5 perkara. Ada 5 perkara. Apa dia yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf? Pertamanya, tuan-tuan ibu ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bersendirian maupun ketika bersama orang ramai. Ia dapat direalisasikan dengan cara menjauhkan diri daripada dosa, sikap warak dan istiqamah. Itu dia pembahasan pertama. Berkenaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan dia. Yang kedua, pembahasan kedua, mengikut sunnah sama ada dalam perkataan maupun perbuatan. Ia dapat direalisasikan dengan cara menghafal, menghafaznya dan berakhlak mulia. Itu yang kedua. Pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, berpaling daripada makhluk dan tidak kisah dengan penerimaan dan penolakan mereka. Ia dapat direalisasikan dengan cara sabar dan tawakal. Itu dia cara dia. Cara dia tak kisah dengan penerimaan atau penolakan mereka. Cara macam mana kita kena realisasikan dengan sabar dan tawakal. Yang keempat, redha dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan susah maupun senang, ia dicapai dengan sikap qanaah, ini berasa cukup dengan apa yang ada dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada ketika suka ataupun sedih, ketika susah ataupun senang, ia dapat dicapai dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika senang dan berlindung dengannya ketika susah. Maka disebut dalam At-Tanwir Al-Qulub fi Muamalah Al-A'lam Al-Ghuyub. Ini 5 benda yang dibahaskan. 5 benda yang dibahaskan dalam kitab dalam tasawuf. 5 benda yang dibahaskan tasawuf. Cuma kita nak ambil di sini, tuan-tuan, 5 benda ni. Yang pertama, ringkasan dia kita ambil takwa pada Allah. Macam mana nak takwa pada Allah? Kena takwa kepada Allah dalam keadaan bersendirian maupun dalam keadaan yang ramai. Cara dia macam mana? Caranya dengan menjauhkan diri daripada dosa, yakni warak dan istiqamah. Itu cara yang pertama. Yang kedua, macam mana nak mengikut sunnah? Macam mana nak mengikut sunnah dari sudut perkataan maupun perbuatan? Caranya macam mana? Menghafalnya. Yang ini mengetahui akan perkara yang baik, mengetahui akan perkara yang buruk, maka kita mengetahui dia. Maka dan berakhlak mulia. Kena berakhlak mulia dengan perkara itu, maka kita mampu mengikut sunnah dengan sebaiknya. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak berpaling daripada makhluk dan tidak kisah akan penolakan mereka. Caranya macam mana nak realisasikannya? Kena sabar, kena tawakal. Kena sabar dan tawakal. Dan yang keempat tadi, macam mana nak redha kepada Allah Subhanahu wa taala dalam susah atau senang. Macam mana caranya? Iaitu kena bersifat qanaah. Bersifat qanaah dan berserah kepada Allah. Ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, macam mana nak kembali kepada Allah Subhanahu, suka ataupun sedih, ataupun ketika susah ataupun senang. Macam mana nak caranya? Caranya kena bersyukur ketika senang dan bersabar ketika susah. Minta perlindungan daripada susah. Cuma ambil di sini tuan-tuan berahmati Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf kita nak ambil tadi berkenaan ilmu ini dipanggil tasawuf. Tasawuf itu nama bagi 3 makna.
Kita nak ambil daripada kitab satu lagi rujukan. Tasawuf itu nama bagi 3 makna. Iaitu, kita ambil di sini. Iaitu pertama, orang yang cahaya pengetahuannya tidak memandamkan cahaya keimanan. Itu dia tasawuf. Tasawuf itu ada 3 makna. Iaitu pertama, orang yang cahaya pengetahuannya tidak memadamkan cahaya keimanan. Itu pertama. Yang kedua, ia tidak mahu bercakap dengan batinnya mengenai ilmu yang ditentang oleh zahir nas Al-Quran, hadis dan dibatalkan. Dia tidak akan bercakap mengenai ilmu yang secara zahir sahaja, bahkan dia akan bercakap tentang secara batin yang diambil nasnya. Nas zahir dia ambil nas daripada mana? Daripada Al-Quran, hadis. Itu tasawuf. Yang ketiga pula, kekeramatan yang diperolehi tidak membawa melanggar sesuatu yang diharam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 makna yang diambil oleh disebut oleh Imam Asy-Syari' As-Sakti yang wafat pada 257 Hijrah. Anak kata itu tasawuf. Yang pertama, orang yang cahaya pengetahuannya tidak memandang cahaya. Mana katanya tuan-tuan ibu rahmati Allah, tasawuf itu dah dia. Cahaya pengetahuannya akan terus meningkatkan keimanan dia kepada Allah. Tidak memandamkan cahaya iman. Maknanya tak jadi orang yang kufur, tak jadi orang yang tamak, tak jadi orang yang hasad, tak jadi orang yang riak, tak jadi orang yang wujud. Sebab apa? Cahaya pengetahuan dia tadi, dia tidak memandang keimanan, bahkan dia meningkatkan. Yang kedua, orang tasawuf ni, dia tidak bercakap dengan batinnya. Dia tak bercakap dengan batin, tapi dia bercakap mengenai ilmu yang zahir yang dia ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu orang tasawuf. Kena faham. Lepas tu yang ketiga, kekeramatan dia, keramah dia ni diperolehi tidak melanggar sesuatu yang diharam. Kalau kita lihat orang tasawuf ni tuan, sampai tahap satu peringkat mari ke arah sufi. Jadi dia menjadi orang yang sangat bersih. Sufi ni bersih lah tuan. Sebab apa? Bihun sufi. Maksud sufi itu bersih. Bersih. Bersih sangat sufi. Orang cakap sampai peringkat sufi ni bersih lah maksudnya. Bersihnya dia sampai tahap apa? Dia melihat segala benda tu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sampai tahap gitu. Nak sampai tahap gitu, kena makan masa, kena ngaji. Kena ngaji orang yang hebat lah. Kena ngaji hebat lah. Ni tak hebat mana? Sebab itulah tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab orang tasawuf ni, dia syarat dia sebenarnya ketat kan. Sebagaimana disebut oleh Imam Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat 279 Hijrah. Dia kata apa tuan-tuan? Semua jalan ditutup terkecuali untuk orang yang mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat diakui sebagai pengikut tasawuf. Kerana ilmu kaum sufi dan mazhab tasawuf itu terikat erat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kata gitu. Kemudian Al-Imam Al-Qushairi menjelaskan persoalan di atas dengan mengatakan, sesiapa yang mengatakan dengan meninggalkan ilmu zahir dan meninggalkan Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka cahaya makrifat orang tersebut telah memadamkan cahaya kewarasannya sendiri. Makna kata, inilah tasawuf yang tak boleh dipisahkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan ibu rahmati Allah Subhanahu sekalian, ada lagi beberapa pandangan, pendapat para imam dan ulama berkenaan dengan
tasawuf. Dan insya-Allah kita sambung pada hari yang datang. Kita ada terhutang satu kuliah lagi kan, Tuan Musi. Kita ada terhutang satu kuliah lagi, insya-Allah. Kita cari tarikh semula. Betul, Tuan Musi? Betul. Kita hutang satu dengan Ustaz. Satu lagi kan? Hari Ustaz bagi itu hari raya kedua kan? Betul. Hari kedua raya tu. Tak apa, kita cari lagi insya-Allah. Apa nanti kalau ada yang nanti Ustaz kita boleh insya-Allah. Baik. Rasanya kita sampai di situ dulu, cuma kita akan kali kelas yang ketiga nanti kita akan bicara lagi beberapa pandangan pendapat para ulama, imam dan ulama tentang tasawuf. Ada lagi supaya mana kita faham kenapa kena ngaji tasawuf. Kita mengaji, kenapa kita kena mengaji sangat tentang ilmu tasawuf ni. Tadi antara yang saya seperti itu dia daripada kitab lain lah. Banyak kitab tasawuf ni banyak. Semua paling kita belajar ada kitab Penawar bagi hati. Biasa sekolah itu dahulu yang sempat kita bicara pada kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi untuk kelas yang ketiga kita. Yang saya insyaAllah saya akan bagi tarikh nanti insyaAllah lah. Saya akan bagi tarikh nanti. Moga sekali itu dulu insyaAllah pembincangan kita berkenaan hukum, sumber rujuk dan nama ilmu dan pembahasan yang dibicarakan dalam kitab tasawuf. Jadi Allah Ta'ala alam, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang silap yang kurang itu datang daripada saya. Mohon maaf kalau ada salah silap, maaf kalau ada kekurangan, mohon maaf juga jika ada terkasar bahasa dalam bicara kita pada malam ini. Moga Allah berhormati kita, Allah berkati kita. Moga-moga hashtag Allah jaga kita dan kita jaga kita. Moga Allah beri kekuatan bagi kita, kesihatan dan afiah bagi kita dan pada saudara-saudara kita yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakat-pakat sama-sama kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sahabat-sahabat kita diberi kesihatan dan kesembuhan Allah pada akademik COVID-19 ini. Moga pada itu saja. Moga Allah jadikan juga kita penuntut-penuntut ilmu yang beramal dengan ilmu insya-Allah. Kita tangguh majlis kita dengan kifaratul majlis dan juga salatu asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam lagi satu lagi kuliah kita insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Bye bye.